Percaya atau tidak, saya bunuh awak. Awak mencari maut. Mana nih? Berani kau pukul aku? Pukul kau sebab buat jahat. Bully perempuan. Aku akan bunuh. Kau? Tolong berhenti. Tolong berhenti. Apa yang anak kedua buat? Buatlah pengecut busuk berhenti. Atau aku tikam kau sampai mati. Sangat ingin mati. Tak apa. Tikam aku. Mari kita tengok siapa mati dulu. Kau sangat sombong. Apa salahnya aku tikam kau? Siapa bagi kau berani sentuh aku, sayang? Suami. Kau akhirnya sampai. Mereka semua bully aku tadi. Aku takut sangat. Istri tak takut. Ada suami. Suami akan lindungi istri tercantik di dunia. Tahan. Mari bersama-sama bunuh dia. Pembantu Zhang. Jing Dong. Seseorang bully aku. Sayang, kau tahu apa nak buat? Biar mereka hutang insurans kesehatan. Ada orang mengganggu istri saya. Awak tahu apa yang perlu dilakukan? Biarkan mereka hutang insurans kesehatan. Dia ialah pengerusi Qin Huai An Qin dari Qin Group, orang paling kaya di bandar kita. Bagaimana dengan legenda bisnes yang dibina sendiri? Dengar-dengar, pengerusi Qin ialah super kaki istri. 2 orang sampah itu berani mengganggu madam dan orang lain, mereka dah mati. Istri tak takut. Biarkan suami kamu bawa kamu pulang. Oke. Kalau udah rosak, hantar ke jabatan keselamatan untuk saya. 2 orang itu, mata pencuri, mata tikus. Tak orang baik. Itu Encik Jin. Suami, kamu perlu balik awal selepas kerja. Aku akan rindu kamu. Oke. Ya. Hari ini majelis hari jadi ibu kita. Kenapa kamu tak jumpa dia dulu? Aku akan datang selepas kerja. Baik, aku tahu, suami. Hadiah ketua, untuk ibu kamu, dah siap. Ini maklumat terkini keluarga Kindong. Semua ada di dalam. Ada apa lagi yang perlu diberi perhatian? Khusus? Berdasarkan kajian, ibu kamu dan kakak kamu dah berubah pikiran baru-baru ini. Mula pandang rendah kamu sebagai istri rumah. Berkorban untuk suami kamu. Dan mereka baru ambil luo man-man, yaitu banyak faedah cinta pertama Kindong. Mereka akan berada di majelis hari jadi hari ini. Cari peluang untuk paksa kamu berpisah dengan Kindong. Oh, si gadis hip itu dulu kawan baik aku. Dulu, aku ingat aku miskin dan suka orang kaya, lalu tinggalkan suami. Kini dia dah kaya. Dia nak datang lagi ambil buah. Dia siapa? Ada apa lagi? Haha ketua, aku cadangkan kamu. Kalau nak buat, cuba elak Kindong. Kalau tak boleh elak, cuba tak pukul orang sampai mati. Tak risau, aku akan. Mari kita jumpa kawan aku. Kawan perempuan yang tak jumpa bertahun-tahun. Finman, apa kabar? Keluarga ini adalah keluarga yang kaya di Haicheng. Dia juga seorang wanita jenius dalam dunia keuangan. Ada juga seorang godfather yang mendominasi laut perniagaan negara. Hei, tak seperti sesetengah orang. Asyik berlegar-legar sekitar dapur saja sepanjang hari. Cuma, Man-Man bukan saja hebat, tapi juga bermurah hati. Bukan saja menghantar bag desainer kepada saya, dia juga memberi semua kereta mewah yang dia pakai kepada saya. Aunt Sisi, walaupun Qing Huan dan saya pernah jadi sahabat baik, tetapi biar kita bercakap benar, dia memang tak layak dengan Huai An. Hei, saya tak tahu apa yang Huai An fikir. Mesti kawin dengan Li Qing Huan, wanita yang tak berguna itu. Kecuali sifat manja, tak berguna kalau Man-Man jadi anak dara saya. Baguslah tuh. Mak, sekarang dah terlambat ke? Saya tak nak sister-in-law macam Li Qing Huan. Cuma wanita kuat macam Man-Man layak dengan saya. Encik. Lebih baik creamy. Tahan untuk suami. Tahan saja sebentar. Lagipun, mereka adalah keluarga suaminya.
batuk. Yang tua Miss Lee sudah sampai. Hari ini adalah majelis hari jadi saya. Kamu, seorang junior, tak tahu nak datang awal dan biar orang tua tunggu kamu? Ma, saya datang awal. Cuma, King Huan, ini salah kamu. Walaupun kita pernah jadi sahabat baik, saya perlu cakap sesuatu tentang kamu juga. Majelis hari jadi auntie, kamu lambat. Berani kamu membantah? kamu teh hijau juga boleh ajar saya bagaimana nak buat awak perempuan yang berpura-pura ini pun boleh ajar saya? Macam mana awak boleh cakap begitu? Awak tak pernah seperti ini sebelum ini. Mak tak pernah ada perempuan hipokrit yang buat masalah sebelum ini. Li Qinghuan, apa awak cakap? Awak buat salah. Man-Man tak boleh didik awak lagi. Tak ada pendidikan langsung. Saya tak tahu apa yang abang saya suka tentang awak. Kin Sisi, apa faedah awak dapat dari perempuan hipokrit ini? Apa awak cakap? Saya cakap, apa faedah perempuan hipokrit ini untuk awak? Untuk benar-benar bantu, dia cakap macam ini. Awak tak ingat bila dia tinggalkan abang awak? Awak cakap kosong. Man-Man dah cakap semua. Dia panggil itu strategik berlepas. Ia untuk inspirasi abang saya untuk berjuang. Sisi, jangan ganggu Ching Huan. Dia macam ini bila kita pertama jumpa. Baru beberapa tahun ini, cuma berpura-pura. Lagipun, dia cuma gadis kampung yang tak tahu apa-apa. Walaupun awak marah dia tak akan faham. Awak masih hutang sama banyak seperti sebelum ini. Jika begitu, maka saya akan penuhi awak. Cukuplah, Li Qinghuan. Apa yang awak buat? Awak tak nampak ramai orang tua dalam keluarga? Memang tak baik, tak ada bapa atau ibu, anak perempuan yang liar, tak berpendidikan huayan, juga terobsesi. Lelaki terkaya di Bandar Yihai sebenarnya suka awak. Ibu, bila saya kawin dengan Huaian, dia bukan lelaki terkaya. Saya tak ada ibu bapa, awak tahu. Tapi awak kata itu berkatnya Huaian boleh kawin dengan saya. Kenapa awak berubah pikiran? Saya jadi budak perempuan liar yang tak berpendidikan. Kurang ajar. Cik Li, jangan salahkan makcik awak. Lagipun, kedudukan Encik Huaian sekarang. Yang diperlukan ialah pasangan untuk melihat pemandangan bersamanya. Dan bukan pengasuh yang mewah. Kepada Li Qinghuan, saya nak tunggu sampai habis makan ini, biar saya jelaskan pada awak mudah untuk berkumpul dan berpisah. Tapi awak sangat jahil, maka saya akan jelaskan sekarang. Saya nak awak ceraikan Huaian. Apa? Awak tak faham. Awak perempuan yang tak layak naik meja, tak layak langsung dengan Huaian. Yang dia perlukan ialah pembantu baik seperti Man-Man. Istri Qin Huaian, bukan orang lain yang... Istri Qin Huaian, bukan dia yang tentukan sama ada dia layak atau tidak. Suami. Tak apa. Bila suami kamu datang, kamu tak akan biar sesiapa buli kamu lagi. Kalau ada yang berani buli kamu lagi, jangan salahkan saya kalau saya kasar. Abang, kami tak ada. Itu Li Qinghuan, dia garang. Jadi saya cuma... Tak ada besar atau kecil. Kakak ipar berhenti panggil. Lagipun, kakak ipar kamu lemah lembut. Dia sentiasa berkompromi. Macam mana dia boleh begitu kejam? Betul lah abang. Cukup! Hari ini parti hari jadi ibu saya. Saya tak nak nampak sebarang perbualan yang tak menyenangkan. Hidangan dah sejuk, mari kita makan dulu. Encik Huaian, masa berlalu pantasnya. Ingat tak masa kita di college, pergi ke perpustakaan bersama-sama? Pada masa itu, kamu cuba tolong saya dapatkan tempat duduk yang baik. Saya bangun sebelum subuh. Saya sungguh gembira pada masa itu. Malangnya, kita terlepas, akhirnya. Saya dah lama lupakan masa lalu. Tapi kamu orang luar. Apa kelayakan kamu untuk hadir parti hari jadi ibu saya? Maaf, Encik Huaian. Saya nak pergi. Jangan pergi, kamu tetamu saya. Tiada siapa berhak suruh kamu pergi. Huaian dulu tak bernasib baik, sekarang kamu dah kembali, masih belum terlambat. Huaian, Man-Man obses dengan kamu. Tak bolehkah kamu keliru? Ibu, adakah kamu... Ibu, awak masih memikirkan Huaian? Saya perlu memikirkan anak saya. Bagaimana? Saya salah. Betul. Sudah tentu saya.
Ibu, jangan bincangkan masa lalu. Saya ada King Huan sekarang, saya sangat gembira. Sangat puas juga. Bangunlah. Man-man memang untuk awak. Apa yang dia tidak lebih baik daripada pasuli King Huan? Apa yang awak cakap? Data proyek bocor. Oke, saya akan ke sana sekarang. Syarikat ada kecemasan. Kenapa awak tidak ikut saya? Majelis hari jadi ibu belum tamat. Bagaimana saya boleh pergi dahulu? Awak pergi dahulu, jangan risau, saya oke. Lagipun, saya tidak boleh tahan lagi. Selama suami tidak ada. Coba ganggu saya lagi. Baiklah, saya akan datang ambil awak selepas kerja. Harap keluarga masih aman bila saya kembali. Sekarang abang saya sudah pergi. Lihatlah betapa angkuh awak. Ia hanya seorang penyokong. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Awak salah, suami saya ada di sini. Saya perlu kawal diri. Sekarang dia sudah pergi. Teh hijau yang teruk, persembahan teh hijau. Permainan kamu sudah tamat. Baguslah, Li Qingwan, kamu akhirnya berhenti berlakon. Kalau begitu, saya juga akan beritahu kamu. Kamu perlu tahu diri. Bergantung pada abang saya, ada apa yang menarik, apa yang kamu layak daripadanya. Sisi, jangan marah. Beritahu dia dengan baik. King Huan, saya faham kamu. Kehidupan mewah yang dibawa oleh Huai An untuk kamu, saya tidak boleh tahan. Baiklah, asalkan kamu bersedia untuk meninggalkan. Tawarkan apa sahaja yang kamu mahu. Dengan uang, kamu boleh hidup dengan baik. Tak perlu menghina diri sendiri di sini. Tawaran apa? Saya suka pengemis di jalan. Kamu kawin dengan dia, saya akan berikan kamu harga apa sahaja yang kamu mahu. Kamu memang tak tahu malu, kan? Kamu tak tahu jurang antara kita? Jurang. Kalau begitu, beritahu saya, apa beza antara kita? Dari segi keluarga Luo saya adalah selebriti di Haicheng. Dan kamu hanya gadis kampung. Kerjaya pula, saya menguruskan perniagaan keluarga. Jenius terkenal dalam kalangan keuangan. Dan kamu wanita muka kuning yang sampah. Hubungan pribadi pula, ayah angkat saya, Zhou Gaojie, terkenal dalam dunia perniagaan. Malah, rakan-rakan saya di sekeliling semua orang kaya atau berpangkat. Dan kamu hanya beban di sekeliling Huai. Kenapa kamu nak berdebat dengan saya? Luo Man-man, jangan kita bincangkan rangkaian keluarga yang kamu bentangkan ini. Dia boleh saya jadikan debu dalam sekelip mata. Walaupun saya tak ada apa-apa, orang yang Huai An cintai juga saya. Apa Padi dan kamu, hanya teh hijau mati yang dia tak pernah pandang rendah sepanjang hidupnya. Li King Huan, saya tak ada kesabaran untuk berbual kosong dengan kamu. Yang tahu diri cepat tanda dan keluar dari keluarga Qin. Jika tidak, jangan salahkan saya. Sama-sama. Baiklah, saya tak akan tanda tangan. Tapi saya rasa nak tahu, macam mana awak berani biadab dengan saya? Murah sangat kan? Saya penuhi permintaan awak. Awak dah sedar. Budak kampung, dengar sini. Lebih senang nak hancurkan awak daripada semut. Disebabkan majelis hari jadi ibu mertua saya tak nak bunuh sesiapa. Tapi saya kena beri amaran pada awak. Sudah terlambat untuk berlutut dan minta maaf. Ingatkan saya? Awak si sampah tak guna. Berani awak ingatkan saya? Ingatkan saya supaya jangan cari maut. Tolong bawakan tuala. Sampah macam awak pun ada tuala? Saya rasa benda kotor ni sesuai dengan awak. Sekarang saya beri amaran pada awak. Ini kali terakhir. Segera berlutut, tampar muka sendiri, dan minta maaf pada saya. Kalau tak, kemarahan saya akan meletup sekarang juga. Marah? Perempuan muka kuning macam awak pun ada marah? Kalau begitu, awak meletuplah dan tunjukkan pada saya. Saya pukul awak meletup. Tanya, kesabaran saya dah nak habis. Awak pun dah habis juga. Kenapa awak masih nak buat lagi? Makcik dah sampai. Berani awak? Berani? Awak fikirkanlah.
Saya dah biasa bersikap lembut dan berakal. Awak berani bully saya sewenang-wenangnya? Tapi, si perempuan hipokrit, awak silap satu perkara. Jadi, apa masalahnya? Kelembutan saya hanya untuk suami saya. Manakala si jalang tu, apa? Saya akan tunjukkan padanya apa itu raksasa betina. Kelembutanku hanya untuk suamiku. Bagi si jalang itu, aku akan beritahu dia apa itu raksasa perempuan. Lepaskan aku. Tanganku. Tanganku seperti menyiram air kan? Kamu suka merampas suami orang kan? Kamu memang murahan. Wajahku, kepalaku. Keluargamu belum lagi makmur. Kamu dibully di mana-mana. Kamu kutip duit itu? Orang lain menuduhmu mencuri. Hanya aku yang kumpul bukti untuk buktikan kau tak bersalah. Tapi kau pula, lepas keluarga kau ada duit, cuma berpura-pura tak kenal aku. Li Qinghuan. Kau gila. Bila aku tahu kau ni pengkhianat, aku pun tak nak gaduh dengan kau. Tapi kau pula. Sekarang, kau berani letak niat pada suamiku. Kau betul-betul cari maut? Makcik Sisi, tolong selamatkan aku. Orang gila nih nak bunuh aku. Ah, Li Qinghuan, kau si bangsat. Lepaskan Man-Man. Kin Sisi, kau buta ke? Kenapa perempuan hipokrit ni tadi begitu agresif? lontar air muka aku dan lontar barang. Kau tak nampak ke? Siapa si bangsat tu? Man-Man ni tetamu. Kau patut mengalah. Tak ada ruang langsung. Mengalah, korang baru saja bergabung tenaga. Paksa aku cerai Qin Huayan. Kenapa kau biar suami kau keluar? Aku tak kisah. Apapun, kau tak patut buat depan ramai orang tua. Man-Man ada status mulia. Kau ni suri rumah. Apa salahnya kena zalimi? Lepaskan dia. Kalau kau tak lepaskan, Tak tahu malu. ini sungguh tak tahu malu. Berani kamu pukul aku? Li Qinghuan, berani kamu pukul aku? Dari kecil, ibu aku sendiri tak pernah pukul aku. Itulah sebab kamu jadi begini. Tak tahu hak dan salah. Tak perlu ajar. Aku nak ajar kamu untuk abang kamu. Kamu ni ulat dedak yang dibela oleh abang aku. Apa hak kamu nak ajar aku? Pertama, aku adalah kakak ipar kamu. Kakak ipar seperti ibu. Kedua, abang kamu Qin Huayan menjaga kamu baik-baik selama tahun-tahun ini. Setiap sen yang kamu habiskan setakat ini, semua hasil usaha abang kamu. Ketiga, abang kamu telah diabaikan oleh Luo Man-Man yang miskin dan kaya ini. Hampir terjun ke sungai. Dan, sekarang kamu pula membantu dia sedikit. Dia sebenarnya bergabung dengan orang luar untuk bully kakak ipar kamu. Memaksa abang kamu untuk berpisah. Hati kamu sudah dimakan anjing? Katakan kamu berat. Kamu sungguh tak tahu berterima kasih. Gan, serigala putih yang menghisap darah abangnya itu adalah ulat dedak yang sebenar. Ibu lihat dia nih dah tak ada undang-undang langsung. Urus dia, Ibu. Puan, tolong saya. Li Qinghuan, kalau ada kemampuan, lawan dengan aku juga. Kalau tak ada keberanian, lepaskan Vinay. Ibu, kamu adalah orang yang lebih tua daripada aku. Aku tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Kamu ada sedikit sifat rendah hati. Lepaskan. Tetapi ibu, bilakah kamu nak sembunyikan hubungan kamu dengan Uncle Wang? Bila awak nak sembunyikan hubungan awak dengan Pak Wang? Bagaimana awak tahu? Bagaimana saya tahu? Saya tak ganggu awak. Awak hanya perlu tahu apa yang saya perlu tahu. Tak sangka mak mertua saya agak moden pada usia dia. Dia sebenarnya bersama dengan lelaki yang sudah berkahwin. Jangan cakap sembarangan. Mak, dia tahu apa? Hei, diam dan jangan tanya. Habislah.
Kalau ini tersebar, mana saya nak letak muka tua saya? Cing Huan, mak keliru ke tadi. Ya, si tua bodoh. Saya tak peduli dengan kamu orang muda. Saya tak peduli. Makcik, Cik Luo, ada sesiapa yang boleh selamat? Cik Luo, siapa lagi boleh selamatkan kamu sekarang? aku beri amaran kepada kamu. Aku anak keluarga Luo. Bapak angkat aku, Zhou Gaoje, adalah salah seorang yang paling kaya dalam dunia perniagaan. Dia boleh menentukan hidup atau mati dengan satu kata. Jika kamu sentuh satu lagi jari aku, dia pasti akan buat kamu mati tanpa kubur. Kepala aku. Darah aku berdarah. Aku nak ajar kamu. Tak berguna kalau bapak angkat kamu adalah Maharaja Jade. Li Qinghuan, bapak angkat aku pasti akan bunuh kamu. Dia boleh gerakan satu jari dan buat kamu mati. Kamu layan aku macam ini. Dia akan bunuh semua orang di sekeliling kamu. Betul ke apa yang kamu cakap tadi? Jangan buat macam ini. Aku tahu, bapak angkat kamu hebat. Aku tak mampu nak lawan. Kamu takut? Kamu takut? Aku takut. Lambat aku beritahu kamu. Setiap kali kamu pukul aku tadi, aku akan bayar kamu balik 1000 kali ganda. Kamu nak apa? Kamu nak buat apa? Aku nak calar muka kamu. Lepas itu jual kamu ke tempat paling kotor di dunia. Buat kamu tak boleh hidup, tak boleh mati. Buat kamu jadi hamba lelaki paling hina sepanjang hidup kamu. Dibogelkan dan dipermalukan setiap hari. Luo Manman, kamu Luo Manman, nak hina siapa? Tak, Huaian. Dia dah gila. Tengok luka di tangan saya. Tengok kepala saya. Dia pukul dia. Abang, akhirnya awak balik. Saya takut sangat. Dia bukan saja menyiram saya dengan air tadi, membuang tisu kotor ke muka saya dan mempermalukan saya. Awak tengok muka saya dan saya basah. Abang gak ada, semua salah abang. Saya membuat awak rasa teraniaya. Tak, Huaian. Awak salah faham. Itu lakonan dia. Tengok keadaan kacau ini. Dia yang balikkan semua dulu. Cukup, Luo Manman. Berani awak cakap kosong. Qinghuan lemah lembut. Dari mana datang kuasa itu? Tak, saya. Saya tak nak dengar alasan awak lagi. Saya hanya nampak awak buli saya. Istri, cukup dah. Abang, Luo Manman, dia suruh saya tanda kertas penceraian. Dia kata kalau tak tanda, dia dan ayah angkatnya nak biar saya mati. Saya takut sangat. Luo Manman. Luo Manman, awak nak paksa saya hancurkan? Awak nak paksa saya koyakkan awak dengan tangan saya sendiri? Abang Huaian bukan. Memang bukan. Tengoklah kecederaan saya. Dengan darah di kepala saya. Dan tangan saya yang patah. Semuanya dipukul oleh dia. Luo Manman nak fitnah Qinghuan. Sampai macam mana awak sanggup layan diri sendiri? Rancangan daging pahit ni baguslah. Kalau saya tak kenal Qinghuan, dia lemah lembut dan baik hati. Semut pun dia tak sanggup pijak sampai mati. Mungkin saya betul-betul boleh tertipu dengan awak. Macam mana awak boleh kejam sangat? Bulikan Qinghuan dan nak lawan balik. Dia lemah lembut dan baik hati. Saya pukul penyodok. Abang Huaian memang bukan awak kena percaya saya. Li Qinghuan ni syaitan. Kalau tak percaya, tanya Sisi. Abang, apa yang kakak Manman cakap tuh betul belaka? Boleh sumpah atas nama Tuhan tadi yang gerak dulu? Memang Li Qinghuan. Tak mungkin. Kakak ipar awak tu ayam pun tak berani bunuh. Macam mana dia mungkin nak gaduh dengan orang? Kenapa awak merepek? Suami, jangan salahkan Sisi. Dia dapat hadiah daripada Cik Luo. Semestinya kena tolong orang bercakap. Lagi pula kereta sukan mewah yang Cik Luo bagi. Beg tu pun, semua bernilai ratusan ribu. Tak, saya beli semua itu sendiri. Abang, tengok, ini masa Sisi sedang menyimpan beg di Moments. Tidak sengaja memfoto tanda tangan kad hadiah. Nama Luo Manman ada di atasnya. Mungkin dia tidak sengaja terlupa untuk menyekat saya. Sisi, apa yang saya ajar kamu sebelum ini? Untuk faedah ini, kamu sebenarnya membuat sumpah palsu untuk memfitnah kakak ipar kamu. Saya tidak membuat sumpah palsu. Lihat kesan tamparan di wajah saya.
Semua itu Li Qinghuan. Abang, kamu kenal saya. Kenapa saya nak pukul orang? Sebentar tadi, Luo Man nak pukul saya, tetapi saya mengelaknya. Dia pukul Sisi sebentar tadi. Sisi kata saya perempuan jahat. Kata status saya langsung tidak layak untuk kamu. Jadi dia membantu Luo Man minta saya ceraikan kamu. Saya sangat takut. Qin Sisi, kakak ipar kamu berpengetahuan dan berakal. Saya tak pernah cakap perkataan berat kepada kamu. Berani kamu ada hati untuk cakap perkataan kejam seperti itu. Untuk menghina dia. Jangan kata kakak ipar kamu tak boleh pukul orang. Dia yang mengajar kamu apabila cuaca tergesa-gesa hari ini. Kamu memang patut. Abang, apa jenis sub ekstasi yang kamu tuang untuk dia? Dia palsukan semua itu untuk tipu kamu. Diam, jika kamu fitnah kakak ipar kamu lagi. Saya terus hentikan semua kad atas nama kamu. Biarkan kamu keluar dan minta makanan. Saya rasa kamu masih berani bergaul dengan orang tak berprinsip ini. Dan belajar tabiat buruk, menindas tinggi, dan memegang rendah ini. Apa kamu masih buat? Cepat tunduk kepada kakak ipar kamu dan minta maaf. Kenapa saya perlu minta maaf? Ya memang sebenarnya sekejap tadi. Abang, kamu tak percaya apa-apa yang saya cakap. Mama, cakap sesuatu. Saya tak percaya. Ibu, cakap sesuatu. Saya tak percaya apa yang orang lain cakap. Awak nampak jelas tadi, Li Qinghuan yang bergerak dulu ke? Man dibunuh oleh dia ke? Ibu, beritahu saya yang sebenarnya. Ibu, awak tak boleh salahkan saya. Kalau tak, awak tak boleh cerita tentang Encik Wang pada saya. Saya dah semakin tua. Mata tua dah kabur. Saya tak nampak apa-apa tadi. Antara abang dan kakak awak. Jangan tanya ibu saya. Macam mana awak boleh buat begitu? Qin Sisi, apa lagi yang awak nak cakap? Mari minta maaf pada kakak ipar awak. Kalau tak, saya bukan sahaja akan hentikan kad awak, tapi juga akan ambil semua aset atas nama awak. Halau awak keluar dari keluarga Qin. Betul, maaf. Awak belum makan ke? Tunduk pada kakak ipar awak dan minta maaf. Saya nak semua orang dengar. Kakak ipar, maafkan saya salah. Pergi. Kalau saya nampak awak bully kakak ipar awak lagi, nanti awak tengok macam mana saya layan awak. Roman, awak tak ada apa-apa nak cakap kan? Berani awak bully isteri saya di rumah saya. Awak fikir saya tak biasa pukul awak? Awak boleh buat sesuka hati. Awak tahu tak? Untuk Qinghuan, jangan cakap pasal berkelahi. Pukul awak. Abang Huaian, awak pukul saya. Semua ini salah awak, perempuan jahat. Awaklah yang provokasi. Luo Man, saya tak berniat provokasi. Awak dengar saya. Saya hanya ikut cara teh hijau awak. Biarkan awak tak ada jalan keluar. Saya boleh hancurkan mereka dengan satu jari. Dalam hal seni teh, awak tak setanding kasut saya. Apa yang awak nak lawan saya? Histerik. Luo Man, awak rasa saya sudah mati? Tak, Abang Huaian, saya suruh dia pun. Sudahlah, awak tak percaya apa yang saya kata. Abang Huaian, saya akan tanya awak kali terakhir. Awak nak bercerai? Kahwin dengan saya atau tak? Awak mengugut saya? Ya, ini ugutan. Kalau awak tak kahwin dengan saya, godfather saya, Zhou Gaojie, akan hapuskan Qin Group awak serta-merta. Oh, saya faham. Kalau begitu, saya letak di sini dahulu. Kalau ada orang berani sentuh rambut istri saya lagi, saya, Qin Huaian, tak akan mati dengan sesiapa. Baik, awak ada 12 jam. Dalam 12 jam, saya pasti akan buat keluarga Qin awak bankrupt. Buat awak merayu kepada saya. Huaian, awak keliru. Abang, awak juga tahu cara Zhou Gaojie. Dia memang orang besar. Hapuskan kami dengan mudah. Awak baik kejar Man, kembali, dan berlembut. Saya dengar semua dengan jelas. Keluarga Qin boleh runtuh. Saya, Qin Huaian, boleh jadi tak ada apa. Tetapi Qinghuan tak boleh diganggu oleh sesiapa. Dan, kalau apa yang berlaku hari ini berlaku lagi, jangan salahkan saya tak kenal 6 saudara. Hari ini istri awak membuatkan awak berasa teraniaya. Awak berehatlah dulu. Saya akan masak untuk awak. Abang, saya tak nak makan. Awak nak makan apa? Saya rasa makan awak. Ya,
ratu saya. Encik Kindong, Dong. Zhou Gaojie yang buat. Beberapa proyek syarikat sudah bermasalah. Dan dia sengaja dedahkan. Dia kata. Kata apa? Jadi dia kata, kalau awak tak nak seluruh keluarga awak hidup merempat, segera jumpa dia. Tunduk 3 kali di depan dia. Panggil dia Datuk 3 kali. Lepas itu, kahwin dengan Luo Manman. Mimpi. Apa keadaan pemegang saham lain? Sudah panik. Ini tekanan mereka bersama. Memaksa saya datang jumpa awak. Kata kalau tak boleh selesaikan, mereka akan keluar. Berpisah. Sediakan kereta ke syarikat. Baik. Zhou Gaojie berani suruh abang saya tunduk dan panggil dia Datuk. King Luan, berikan saya lokasi. Tepat Zhou Gaojie dalam masa 1 menit. Ketua, adakah Anda perlu memanggil orang? Tak, peranan kecil ini tak layak untuk saya jadi guru. Mana boleh tenang. Esok saya akan jadikan Qin Huai'an itu anjing yang kehilangan keluarga. Pada masa itu, awak perlu temankan ayah angkat awak bersantai di laut. Hahaha. Ha. Tak apa. Tetapi ayah angkat, awak perlu berhati-hati dengan Li Qinghuan itu. Dia nampaknya pandai bertarung. Awak boleh kalahkan seorang perempuan berwajah kuning yang hanya sibuk di dapur setiap hari. Betapa hebat awak boleh pukul. Awak pikir dia ialah perempuan raksasa yang legenda. Pengawal di pintu saya, ada yang petinju atau askar. Jika dia berani datang maka... Hari ini, tahun depan, akan jadi hari kematiannya. Hahaha. Berhenti di mana si perempuan datang. Tempat ini bukan untuk awak. Keluar dari sini. Zhou Gaojie ada di sini. Awak akan benarkan saya masuk atau... biarkan saya melangkah atas mayat awak. Hahaha. Betapa besar mulut awak. Anak gadis, awak tengok terlalu banyak film. Hanya kerana awak, seorang perempuan, masih ingin. Siapa lagi? Ada siapa lagi yang nak mati? Memandangkan mereka semua nak dikubur bersama. Kalau begitu, saya akan tunaikan permintaan kamu. Pinay, jangan risau. Tiada siapa di dunia ini yang berani sentuh Godfather kamu. Hahaha. Siapa kamu dan bagaimana kamu masuk? Pengawal di pintu saya di mana? Pengawal, kamu nak ambil badan mereka? Kamu sialan. Siapa kamu? Berani kamu menyerang saya? Kamu percaya saya? Kepala saya. Diam. Siapa kamu? Dan apa yang kamu nak buat? Tak penting siapa saya. Ini halnya. Saya dengar kamu nak suruh suami saya berlutut dan sujud. Saya dengar kamu nak suruh suami saya berlutut dan sujud. Kamu ialah istri Qin Huai'an. Wanita berwarna kuning itu. Macam mana boleh? Macam mana kamu boleh jadi begitu hebat? Semangat seperti itu. Oh, kamu panggil saya wanita berwarna kuning. Maafkan saya. Jangan bunuh saya. No. Saya salah. Saya tahu saya salah. Apa syarat kamu ada? Saya akan janji dengan kamu. Tolong lepaskan saya. Oke. Kamu tak akan buat suami saya jadi anjing terbiar. Berlutut untuk kamu dan sujud 3 kali. Panggil kamu Datuk 3 kali.
Sekarang saya suruh kamu berlutut untuk suami saya, Qin Huai'an, 3000 sujud, panggil 3000 kali. 1 kurang klik, 1 kurang perkataan. Saya akan potong 1 jari kamu. Saya panggil, saya panggil, saya panggil. Janji dengan saya tak kurang 1 perkataan. Tolong maafkan saya, kasihan saya. Segera habiskan banyak duit untuk hire pakar bunuh kamu. Saya sudah janji dengan kamu. Kenapa kamu masih buat? Kenapa itu? Kamu nak tunggu sampai saya tinggal sebelum cari master bunuh saya? Macam mana kamu tahu? Awak, bagaimana awak tahu? Tidak, saya tidak pikir begitu. Saya pasti tidak berani pikir begitu. Tolong lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Tak apa jika awak pikir begitu. Asalkan awak rasa hidup awak cukup susah. Raksasa, suruh raksasa bunuh. Awak adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Ketua pintu raksasa. Raksasa perempuan. Masih ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura jadi raksasa perempuan. Celaka, si jahat tak ada mata, menyinggung Tuhan raksasa. Tolong maafkan saya, dan lepaskan saya. Saya tak sangka, awak begitu takut dengan saya. 3 tahun lalu. Senang bertemu awak di Asia Tenggara. Tunjukkan kemahiran awak. Pintu darah hitam yang memperdagangkan wanita Cina telah dibunuh secara beramai-ramai semalaman. Awak memakai topeng, atau walaupun awak pinjam 10.000 keberanian dari saya juga tak berani mengganggu awak. Jadi awak sepatutnya tahu apa yang perlu dilakukan sekarang kan? Saya akan pergi jumpa Tuan Qin. Saya akan pergi berjumpa Encik Qin esok pagi. Ingat, identitas saya tidak boleh didedahkan. Jika tidak, bersedialah untuk majelis pengebumian Anda sendiri. Ia kecil, sudah tentu. Jangan sekali-kali dedahkan sebarang maklumat. Rahmat Encik Xie Luosha kerana tidak membunuh. Sayang, pemegang saham pasti akan menghadapi masalah hari ini. Lebih baik awak jangan temankan saya. Suamiku, kita adalah suami istri. Apapun kesukaran yang dihadapi, kita harus hadapinya bersama. Betul kata istri. Apapun cabaran yang kita hadapi hari ini, kita hadapinya bersama sebagai suami istri. Saya dah sampai. Jika ada apa-apa, cakap terus dengan saya. Saya pasti akan. Encik Qin, beritahu saya jika ada apa-apa. Aduh, awak betul-betul berminat dengan itik Mandarin yang terdesak itu. Bila bencana hampir tiba, masih ada hati untuk bercinta. Luo Man, apa yang awak buat? Luo Man, apa yang kamu buat di sini? Ada apa? Tentu saja saya datang untuk menyelamatkan kamu dan Qin Group. Hanya kamu yang melamar saya. Hanya keluarga Qin boleh hidup. Melamar kamu? Apa yang kamu angankan? Ini adalah keluarga Qin. Kamu tidak dialu-alukan. Keluar sekarang. Saya bermimpi. Qin Huai'an, kamu pasti akan mengahwini saya hari ini. Dan kamu mahu saya keluar? Saya perlu tanya pemegang saham di sini, jika mereka setuju. Kamu semua berada di bawah Luo Man atau dibeli oleh Zhou Gaojie? Kata-kata Qin Dong tidak begitu buruk. Ia bukan kesalahan kami. Kamu hanya boleh menyalahkan diri sendiri. Kamu untuk perempuan jalang ini. Biarkan saudara-saudara melepaskan bisnis keluarga yang telah bekerja keras untuk kamu. Ini tidak sesuai? Ia adalah bencana kecantikan. Orang zaman dahulu benar-benar tidak menipu saya. Kamu boleh kata itu lagi? Cuma kata dia bencana. Kamu semua bodhisattva lumpur melintasi sungai sekarang. Tak boleh melindungi diri sendiri. Masih mahu layan saya? Berani kata separuh perkataan kotor tentang istri saya lagi. Awak jadi macam ini sekarang. Berani awak pukul saya? Kenapa saya tak boleh pada saat ini?
Nama keluarga di sini ialah Qin. Saya, Qin Huai'an, masih lagi pengerusi Qin Group. Macam ini, awak tak boleh biasa makan di dalam dan luar. Seperti yang dijangkakan daripada pengerusi Qin. Sungguh hebat. Tetapi sekarang awak masih melindungi Li Qinghuan. Awak tahu apa akibatnya? Oh, saya ingin tahu apa akibatnya. Godfather saya Zhou Gaojie sudah dalam perjalanan. Kini semua proyek penting Qin Group. Semua rangkaian modal berada dalam tangan Godfather saya. Awak tak tahu? Saya tahu. Jadi apa? Bagaimana kalau Godfather saya hanya menggerakkan bibirnya? Keluarga Qin awak akan runtuh serta-merta. Runtuh. Pada masa itu, awak, pengerusi Qin, akan menjadi tidak bernilai. Dan hutang yang jumlahnya seperti angka astronomi, awak tak benar-benar ingin hidup di jalanan bersama Li Qinghuan, menjadi pengemis. Sudah tentu saya tak ingin menjadi pengemis. Saya tahu, cinta yang tak berguna itu apa-apalah di hadapan realiti. Yang tahu keadaan semasa ialah orang bijak. Qin Huai'an, asalkan awak melamar saya secara terbuka sekarang. Saya akan minta Godfather saya memberi awak peluang. Dan keluarga Qin. Tetapi bukan Qinghuan. Tetapi tanpa Qinghuan hidup, saya pun tak ada makna. Qin Huai'an, apa maksud awak? Maksud saya bekerja keras untuk mencari duit. Semata-mata untuk memperbaiki hidup Qinghuan. Saya lebih gembira jika Qinghuan masih bersama saya. Tak apa jika saya kehilangan semua. Tak apa, saya akan kembali bersama Qinghuan untuk berkahwin dengan awak. Itu menjijikkan. Qin Huai'an. Cik Luo, jangan marah. Saya tahu awak lama tidur bersendirian. Sunyi, sepi, dingin. Itulah sebabnya awak jadi begini. Jadi, saya sediakan hadiah kecil untuk awak. Harapnya dapat mengobati rindu awak. Saya nak tengok apa awak boleh buat untuk menggembirakan saya. Tetapi apa yang awak beri tak berguna. Kerana saya pasti akan menghancurkan keluarga awak. Cik Luo sangat marah. Makan timun untuk menyejukkan badan? Cik Luo, awak tak suka? Saya rasa awak memang perlu timun untuk menyejukkan badan. Lagipun, awak selalu rindukan suami orang lain. Li Qinghuan, tunggu saya. Bila ayah angkat saya sampai, saya akan hancurkan keluarga Qin dulu. Bunuh si jalang itu sekali lagi. Haha, Cik Luo, ayah angkat awak, Zhou Gaojie, nak bunuh siapa? Memang mustahil sekarang. Li Qinghuan, awak gila atau bodoh? Itulah yang ayah angkat saya kata semalam. Dia akan tolong saya. Ayah angkat, dia takkan bunuh awak. Awak yang nak bunuh saya? Mungkin dia memang nak bunuh awak. Li Qinghuan, awak memang gila. Ayah angkat saya ialah ayah angkat saya. Mana mungkin ayah angkat saya? Encik Qin, Zhou Gaojie sudah sampai. Ayah angkat, ayah akhirnya sampai. Li Qinghuan, awak nampak tak? Awak nampak tak? Betapa marahnya ayah angkat saya? Dia datang untuk balas dendam untuk saya. Berani awak kata dia datang untuk bunuh saya? Haha, kenapa awak diam saja? Dia nak berlutut dan panggil Qin Huai'an sebagai datuk. Aduh, Datuk. Si kecil Zhou Gaojie sujud pada Datuk dan mengaku salah. Aduh, Atuk. Zhou Gaojie yang kecil sujud dan mengaku kepada Anda. Cik Luo, dengar. Ayah angkat Anda memang tidak panggil Atuk. Namanya Tai Ye. Ayah angkat, apa yang Anda buat? Cepat, bangun. Diam, bodoh. Cepat, sujud dan mengaku kepada Atuk Anda. Atuk? Dari mana saya datang, Atuk? Atuk saya bukan Atuk Anda. Apa yang Anda masih buat? Sujud. Atuk Zhu. Saya tidak boleh cakap. Apa yang Anda merepek? Apa tentang Anda? Atuk, Zuzu. Dan Anda perlu panggil, dan kamu perlu panggil Puan Qin sebagai nenek. Dia, Li Qinghuan, adalah rival saya dalam percintaan. Kenapa saya perlu panggil dia nenek? Aku akan beritahu kamu. Kamu panggil sekarang juga. Atau aku bunuh kamu sekarang. Aku akan biarkan keluarga Luo kamu masuk neraka. Kamu pilih. Mungkin dia memang nak bunuh kamu. Adakah ini hanya kebetulan? Atau dia memang tahu segala-galanya? Siapa Li Qinghuan?
Kamu, apa kamu buat? Kamu menjerit? Nenek moyang. Nanak, Oke, baiklah nanti. Nenek pasti akan ajar kamu cara jadi orang baik. terima kasih, Nenek. Sujud? Perlu terus sujud? Aduh, Ayah akan terus sujud kepada kamu. Tolong maafkan saya. Joe Dong, bangun cepat. Bangun dan cakap. Tuan, kamu sedang Dia kata capai tapi jangan tekan wajah senyum. Kamu bukan sekadar tersenyum. Dan begitu jujur, tak sesuai untuk saya menyalahkan kamu lagi. Bangunlah. Hei, hahaha. Sieta Ye Dahong memang banyak. Joe Dong, apa maksud kamu tadi? Kenapa kamu tiba-tiba memberi saya hadiah besar ini? Sedarlah, sedarlah. Oh ya, saya sudah sedar kesalahan saya. Terima kasih atas kebaikan kamu. Yang kecil ini sudah berubah pikiran. Hanya kamu ikut saja. Hanya karena satu kesadaran? Ya. Inilah dia. Tuan, jangan risau. Pada masa depan, saya pasti akan menjaga anak perempuan ini, Man-Man. Tak akan biarkan dia ganggu kamu. Dan Nenek, jika tiada masalah, saya pergi dahulu. Mari kita pergi. Saya akan bersihkan kamu nanti. Kenapa jadi? Apa yang sedang berlaku? Tak apa. Lupakan. Semua yang menghalang sudah hilang. Kini, masa untuk selesai. Semua yang menghalang sudah tiada. Kini masa untuk menyelesaikan masalah dalaman kita. Kamu dua yang paling banyak makan dalam dan luar. Lembaga pengarah Qin tidak boleh bertahan dengan kamu. Tanggalkan semua tugas dengan segera. Pembatalan semua saham. Encik Kin. Kamu. Tak boleh jadi begini. Kami keliru seketika. Ya, Encik Qin semua ini Chao Gaojie dan Luo Manman yang memaksa kami. Tolong beri kami peluang lagi. Pengawal keselamatan. Pengerusi. Keluarkan mereka dua ini. Kamu tidak dibenarkan masuk ke bangunan Qin lagi pada masa depan. Ya. Qindong, Biar kami pergi. Qindong, beri saya peluang lagi. Qindong. Bagi hukuman kamu. Selepas ini pembantu Zhang akan memberitahu kamu. Saya serahkan kepada kamu untuk selesaikan. Kita mesti pastikan orang yang tidak tahu berterima kasih ini membayar harga yang berat. Ini Qindong. Istri takutkan kamu, mari. Saya bawa kamu pulang. Oke. Godfather, apa masalah dengan kamu? Kenapa kamu begitu takut dengan Qin Huayan itu? Dan suruh saya panggil perempuan itu Grandma. Kamu telah memalukan saya. Kamu tidak seperti ini sebelum ini. Bodoh, kamu tak tahu apa-apa. Saya tidak takut dengan Qin Huayan itu. Saya menyelamatkan hidup kamu. Kamu nak mati? Jauh saja dari Qin Huayan. Kenapa begitu? Mungkinkah Li King Huan? Ada lagi yang aku tak tahu? Tak mungkin. Dia dengan aku dah lama kenal. Aku diam kau. Itu boleh kau teka keluar sekarang. Berani tanya lagi satu soalan? Esok saya akan bangkrapkan keluarga Luo kau. Dengar tak? Hai. Ya. Aduh. Atuk bukan Puan Qin. Jodong, ada hal lain ke? Aduh, Atuk, jangan salah faham. Saya nak bincang kerjasama dengan Atuk. Kerjasama yang sangat ikhlas dan mendesak. Pengerusi Zhou, panggil saya pengerusi Qin. Tentang kerjasama, kumpulan Qin kami agak baik di Haicheng. Tapi di mata Anda, mungkin tak ada apa-apa. Qindong, Anda terlalu merendah diri. Saya sangat optimis dengan Anda. Prospek pembangunan kumpulan Qin pada masa depan. Dan kemampuan Anda buat saya kagum. Jadi, tolong beri saya peluang untuk bekerja sama. Hahaha. Tadi aku tak pandai puji raksasa perempuan tuh. Boleh kepuji suaminya? Raksasa bergantung pada pelaburan sejak beberapa tahun ini. Mereka mengawal ekonomi global secara senyap-senyap. Aku mesti panjat pokok ini. Pengerusi Zhou, saya hargai niat baik Anda. Tentang kerjasama, lupakan saja. Qindong, tolong beri saya peluang untuk bekerja sama. Walaupun itu peluang untuk minum teh. Kau selalu bangun awal minggu itu. Tak ada kedai teh di sekitar sini juga. Mari kita berbincang di pejabat saya. Silakan. Kamu, bagaimana pula? Saya akan menemani kamu. Mari kita pergi. Haha. Kamu, silahkan duduk sebentar. Jodong, silahkan duduk juga. Saya akan sediakan sepot teh untuk kamu. Hei, baiklah. Terima kasih.
Aduh, Tuan Raksasa, saya tahu ini mungkin terlalu berani. Tetapi saya tetap ingin meminta kamu memberi peluang kepada saya. Izinkan saya bekerja sama dengan Qin, tidak Datuk. Zhou Gaojie, kamu benar-benar mengambil kesempatan? Tidak, saya tidak berani. Saya hanya ingin berkhidmat kepada Datuk. Zhou Dong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersujud lagi? Kamu, apa keadaan dengan dia? Kamu? Saya tidak tahu. Zhou Dong, apa yang kamu lakukan? Kanta sentuh saya hilang. Saya akan mencari. Zhou Dong, kamu... Zhou Dong, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Tak, langsung tak ada. Cindong, jangan tanya lagi. Tanya lagi. Kamu akan mati. Aku hanya tanya secara santai. Kamu tak perlu terlalu teruja. Aku ada hyperthyroidism baru-baru ini. Hyperthyroidism. Jangan risau tentang aku. Perlukah? Boleh aku minta orang tolong cari lensa kontak kamu? Tak, janganlah. Mungkin ia tak jatuh di sini. Mari duduk. Datanglah Zhou Dong, sila minum teh. Terima kasih. Hai. Xie Qindong, aku dah buat. Kamu boleh buat sesuka hati. Hei, hati-hati panas. Tak panas. Tak panas langsung. Macam mana teh di hujung duit boleh panas? Ini teh sudah diminum. Aku tak akan ganggu kamu dua. Aku pergi dulu. Hei pengarah Zhu, bukankah kamu datang hari ini untuk bincang kerjasama? Kenapa kamu tak bincang? Aku akan cari orang hantar 1 bilion esok. Kamu boleh gunakan macam mana kamu suka. Tak apa kalau bakar. Aku tak ada pendapat. Terima kasih. Istri, apa Gaojie buat di sini hari ini? Kenapa aku tak faham? Aku tak tahu. Istri, kamu ada identiti. Awak ada identiti lain yang saya tak tahu? Tak, suami. Kenapa? Awak pikir begitu? Reaksi Zhou Gaojie hari ini agak pelik. Sikap melawan, macam orang lain pula. Terutama cara dia pandang awak. Nampak sangat takut. Alamak, suami. Awak overthink lah. Orang besar macam dia. Macam mana kita nak teka pikirannya? Mungkin dia baru jumpa hati nurani. Mungkin apa pertimbangan perniagaan yang dia ada yang kita tak tahu? Alah, penatnya saya. Saya nak balik rumah. Awak kata nak hantar saya balik rumah. Oke, kalau macam tu saya tak naklah. Sekarang krisis dah selesai. Itu pun bagus. Yom. Zhou Gaojie, situatu. Tak mungkin dia jadi takut macam tu, tanpa sebab. Li Qinghuan tu cuma perempuan tak berguna. Mesti ada latar belakang Qin Huai'an yang saya tak tahu. Kalau tak, mana mungkin dia naik cepat sangat. Memandang jelas tak boleh kahwin masuk keluarga Qin. Saya akan guna cara gelap. Asalkan saya goda Qin Huai'an. Buat dia jadi penaung saya. Saya tak percaya ada kucing di dunia ni yang tak mencuri. Asalkan sembunyikan dari Li Qinghuan, perempuan tak berguna tu, daging hantar depan pintu. Suami juga harus pulang untuk makan malam. Ketua, Kenapa awak datang tiba-tiba? ada berita dari orang bawah ketua. Luo Manman pergi ke syarikat untuk mencari Qindong lagi pada masa ini. Dan apa? dia juga beli lingerie dan dada hiburan. Nampaknya dia nak menggoda Qindong. Dia nak mati. Saya akan buatkan dia sekarang. Ketua, tenanglah. Awak mesti ingat, jangan dedahkan identiti awak di depan Qindong. Luo Manman, macam mana awak masuk? Keluar. Encik Huai'an, janganlah begitu garang. Malam yang panjang. Betapa sunyi awak. Saya datang untuk menemani awak. Luo Manman, saya akan hancurkan awak jadi debu. Suami, tak akan. Jangan risau. Saya pasti tak akan beritahu Li Qinghuan tentang malam ini. Saya janji tak akan tinggalkan awak dengan sebarang masalah. Cuma beri... Aku janji. Aku tak akan tinggalkan kamu dengan masalah. Beri aku peluang. Coba menggoda aku.
Cara begitu sedikit. Apa yang kamu nak? Bagaimana hasilnya? Kamu belum buka cukup banyak. Betul? Banyak mana lagi aku perlu buka? Apa pendapat kamu? Cukup sekarang? Tolonglah aku. Tangkap perempuan nakal itu. Ada orang tak senonoh masuk bilik aku tanpa sehelai kain. Qin Huayan kamu. Di mana abang? Aku akan tolong kamu. Kamu kena apa? Aku akan tanggung sakitnya. Aku naik sekarang. Qin Huayan, kamu si berdebah. Kamu nak pergi? Kalau kamu tak pergi, abang yang nak tolong aku. Kamu nak pergi? Kalau kamu tak pergi, orang yang ingin membantu saya akan masuk. Macam mana benda ini? Berani menggoda saya. Tak ada sehelai rambut pun pada kepala istri saya. Suami, kamu memang tak mengecewakan saya. Bagi Luo Manman berani sentuh garis batas saya. Jangan salahkan saya kerana kejam. Sampah, hantar saya 1 set, segera. Pergi ke tandas wanita di pintu Sisikin Group. Jangan tanya, kenapa? Dengan kelajuan paling cepat. Arit, jangan. Siapa? Tak tahu ada orang dalam? Kamu kenal saya? Kamu nak apa? Tolong, lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Siapa kamu? Kali ini cuma pengajaran kecil untuk kamu. Kalau tak takut gerakan terlalu banyak dan menarik perhatian orang. Hari ini, aku bunuh kamu. Suara ini, kamu adalah Li. Diam. Kakak, dia nampak kenal identiti kamu. Dia tak akan telepon polis kan? Polis? Kamera CCTV di tingkat rosak ini dah lama tak berfungsi. Lagipun, kami pakai mask muka tadi. Dia dalam karung. Dalam cahaya hitam ini, apa bukti dia ada untuk telepon polis? Lagi, kalau dia berani telepon polis. Baiklah, kami akan halang kamu setiap hari. Jumpa kamu sekali, pukul kamu sekali. Sampai aku bunuh kamu. Aku tak telepon polis. Aku memang tak telepon polis. Aku mohon kamu berhenti. Aku merayu. Aku tahu salah. Kalau tak takut Huayan, hari ini aku bunuh dia. Tak apa kakak, cuma pukul dia sampai dia tak rasa murah. Salah seorang 2 orang semalam pasti Li Qinghuan. Tak, kamu tak boleh biarkan saja. Tapi berhadapan. Aku pun tak setanding dia. Lagipun, tak berkesan. Kalau begitu, aku akan guna cara gelap. Orang tua bodoh keluarga Qin itu, paling baik guna. Hello Puan Qin, biar aku beritahu kamu sesuatu. Li Qinghuan. Ya, saya dan Huayan memang ada sedikit perselisihan. Tapi itu bukan perkara utama. Perkara utama ialah godfather saya, Zhou Gaojie. Kenapa dia boleh tiba-tiba berubah pikiran? Cara dia melihat Li Qinghuan itu tak normal. Kamu rasa dia dan Li Qinghuan ada hubungan sulit? Sayang, buka mulut kamu. Baik. Suami pilih yang paling manis. Tentu sekali. Telepon. Telepon ibu saya? Terima. Mungkin dia ada hal. Baik. Hai ibu, ada apa? Huayan, datang ke tempat saya sekarang. Ada perkara yang sangat penting. Saya nak jelaskan kepada kamu secara bersemuka. Sekarang, saya sedang bersama Qinghuan. Lupakan dia. Ini tentang dia. Kamu datang balik seorang. Jangan bawa dia. Kamu dengar? Baik, saya paham. Ibu saya tak tahu ada apa. Suruh saya balik sekarang. Kalau begitu kamu baliklah. Baik, berhati-hati di jalan. Saya tunggu kamu di rumah, suami. Baik. Kalau begitu, saya akan balik secepat mungkin. Baik.
Ada apa dengan King Luan? Pasukan mercenary Slaughter masuk negara secara haram. Apa yang mereka nak buat? Ketua organisasi jenayah yang kamu bunuh tak lama dulu. Dikatakan abang kepada Blood Slaughter. Mereka nak balas dendam pada kamu. Segera cari lokasi Blood Slaughter. Hantar orang untuk melindungi Huai An. Ya, Makcik. Awak perlu telepon Huai An balik dan marah dia betul-betul. Li King Huan Kin Huai An. Awak tak buat saya rasa lebih baik. Awak juga tak akan rasa selesa. Siapa awak? Macam mana awak masuk? Awak patut tahu Kin Huai An, kan? Maklumat kami menunjukkan awak ada kerjasama dengan syarikat dia. Awak nak apa dengan dia? Balas dendam. Dia pernah milik abang saya, mengambil seseorang bunuh abang saya. Ambil dia, akhirnya letak dia. Ia cawangan luar negara Qin Group. Kematian abang saya tak ada kaitan dengan Kin Huai An. Jadi beritahu saya dengan patuh, apa latar belakang Kin Huai An? Ada kuasa tersembunyi macam mana? Abang hebat. Saya nak balas dendam pada mereka. Awak nak balas dendam pada mereka juga. Cuma Qin Huai An seorang peniaga biasa. Tak ada skill. Peniaga. Macam mana saya boleh hancurkan pangkalan abang saya? Masalahnya istri dia. Wanita bernama Li King Huan. Dia sangat menakutkan. Saya syak dia bertanggung jawab atas kematian abang awak. Li King Huan, Qin Huai An. Tak penting siapa bunuh abang saya. Saya nak bunuh dia seluruh keluarga. Lelaki potong dia dan suap kepada anjing. Wanita main dulu kemudian bunuh. Hebat. Saya tahu di mana Qin Huai An. Jangan cuba tipu saya. Ikut saya. Dia tak berguna dan mati kerana halang-halang. Apa yang kamu buat? Ikut saya. Mak, kenapa tergesa-gesa? Ada apa? Tak ada kaitan dengan istri kamu yang baik. Mak Qing Huan, bagaimana dia boleh mengguris kamu? Abang, kamu masih melindunginya. Cik Man Man baru telepon. Dia kata sikap Zhou Gaoje banyak berubah semalam. Semuanya kerana dia ada hubungan dengan Li Qing Huan. Betul, orang seperti Zhou Gaoje. Bagaimana saya boleh biarkan kamu pergi tanpa sebab? Pasti Li King Huan yang guna cara tak senonoh. Dia bukan orang yang bersih langsung. Huai An, kamu ditipu olehnya. Begitu. Apa sikap kamu? Saya ibu kamu. Saya tahu. Mak dan Sisi, saya cakap sekali lagi. King Huan, istri saya. Saya tak akan benarkan orang lain fitnah dia lagi. Kamu obses. Tak ada apa lagi? Saya nak pergi. Kamu adalah Qin Huai An. Siapa kamu? Memasuki rumah. Hah? Apa yang kamu cuba lakukan? Aku boleh memberi kamu duit. Jika Apa yang aku minta? Apa jawaban kamu? Kata satu perkataan lagi mati. Aku akan tanya lagi. Kamu adalah Qin Huai An. Itu abang dia. Dia adalah Qin Huai An. Cik Man Man, kamu bawa orang-orang ini ke sini. Bukankah kamu kata kamu tidak menyalahkan abang aku? Bagaimana kamu boleh buat begitu? Kenapa aku tak boleh buat ini? Qin Huai An, si bodoh ini. Dia lebih sukakan Li King Huan, gadis kampung itu, daripada aku. Dia memang patut mati. Time. Abang aku dibunuh, yang terselamat tunggal di tempat kejadian. Pada akhirnya, ia adalah Qin Group kamu. Diletakkan oleh syarikat luar negara. Kamu bunuh abang aku? tak, aku tak akan bunuh sesiapa. Bos, cuba saja, kamu akan tahu. Bos, dia memang tak berlatih. Pasti bukan abang kedua yang dia bunuh. Itulah yang dilakukan oleh Li King Huan. Luo Man Man, awak memang gila. Macam mana dia boleh membunuh orang? Abang, perempuan itu, Li King Huan skill dia memang hebat. Kalau awak tak percaya, suruh dia datang dan cuba saja.
Bawa telepon dia kepada saya. Hai sayang. Bila awak akan balik? Sayang, jangan balik. Jangan balik, Akom. Awak buat apa dengan suami saya? Lee King-wan, betul? Saya ialah Blood Slaughter. Suami awak sekarang dalam tangan saya. Kalau awak tak nak dia mati, datang sekarang. Awak hanya ada 10 minit. Blood Slaughter. Saya akan hancurkan awak. Ketua yang teruk, saya baru terima message itu. Semua orang yang kita hantar untuk melindungi Kindong sudah mati. Saya sudah tahu. Telepon Huayan digunakan oleh Blood Slaughter tadi. Dia, telepon saya. Maaf Ketua, saya akan hantar orang untuk menyelamatkan Kindong. Sudah terlambat. Saya akan ke sana sendiri sekarang. Tetapi mercenari yang haus darah bukan mudah untuk dihadapi. Dan sekarang, pengerusi Qin masih dalam tangan mereka. Awak takut untuk membuang tikus. Cukup, awak kumpulkan orang sekarang. Jangan risau tentang saya. Alah, hari ini... Hahaha, Qin Huayan. Tengoklah keadaan kamu sekarang. Macam anjing. Kamu memang buta. Aku lebih rela dengan wanita bermuka kuning itu Li Qinghuan. Tak nak aku yang cantik. Luo Man, ambil cermin dan tengoklah diri kamu sekarang. Muka cemburu. Ia memang hodoh sangat. Ia membuat aku rasa nak muntah. Berani kamu panggil aku hodoh? Aku panggil kamu keras kepala. Aku panggil kamu keras kepala. Man, maafkan Huayan. Diam perempuan tua. Kalau kamu berani, cakap satu perkataan lagi. Aku akan tampar kamu sekali. Kamu bukan macam ini sebelum ini. Aku memang selalu macam ini. Cuma kamu orang tua itu buta. Sudah hampir masa. 10 juta 100 kali. Perjanjian selesai. Nampaknya istri kamu tak akan datang. Memandangkan dia takut mati dan tinggalkan kamu seorang, maka aku akan hantar kamu jalan hari ini. Jangan Li Qinghuan. Kamu bintang sial. Kenapa kamu belum datang lagi? Celaka. Dari sudut dan kekuatan dart ini saja, kau bukan orang biasa. Nampaknya kau memang membunuh abang saya. Istri, jangan risau tentang saya. Cepat lari. Suami, jangan takut. Aku akan datang menyelamatkan kau sekarang. Besar mulut kau. Kau boleh panggil nama pembunuhan darah saya? Kau juga ada sedikit latar belakang. Kau tak tahu rekod saya? Pembunuhan darah Afrika Selatan, ketua mercenary, pengisar daging medan perang yang disebut kemampuan pertempuran individu sangat kuat. Dalam satu malam, lebih 1.000 orang dibunuh di kampung sempadan. Kau tahu rekod saya dengan baik. Kau rasa hanya kau, seorang gadis kecil, kau boleh ambil seseorang dari saya? Kenapa tak boleh? Rekod kau saja. Tak ada apa-apa dalam pandangan saya. Aku akan beri kau satu peluang terakhir. Bebaskan suami saya sekarang. Aku masih boleh tinggalkan kau, mayat yang lengkap. Kau siapa? Berani kau bersuara depan saya? Suami, maaf aku tak boleh sembunyikan sekarang. Saya siapa? Kau hanya seorang pembunuhan darah. Dan saya berada di sana dalam satu malam, bunuh 30.000 bandit di Bandar Darah Hitam. Mereka panggil saya raksasa. Kamu hanya seorang pembunuh darah. Dan aku adalah raksasa perempuan pembunuhan. King Huan She. Dia sebenarnya raksasa perempuan, ketua organisasi pembunuh nomor 1 dunia. Macam mana boleh jadi? Namun, kekasarannya yang kadang-kadang. Dia memang raksasa perempuan? Bos, dia raksasa perempuan yang membunuh Black Blood City dalam satu malam. Neraka hidup yang membuat masalah. Bos, kita lari. Raksasa perempuan Fart itu watak yang sangat kuat. Dia kata dia, yang merentasi dunia gelap, tuan hidup dan mati, akan sanggup kahwin dengan Qin Huayan, menjadi wanita muka kuning yang mengajar suami dan anak. Dia pasti berpura-pura. Pasti seorang penipu. Pembunuh darah otak kamu. Kamu masih buta?
Mari kita tengok jika order raksasa ini benar atau palsu. Material unik, craft purba. Ini order raksasa yang beredar dalam dunia bawah tanah. Dia memang raksa perempuan yang membunuh dewa dan Buddha. Sudah habis. Tendang plat besi. Kenapa kamu tak tahu order raksasa? Itu dia. Kalau merayu, tak ada jalan untuk hidup. Lebih baik bertarung sampai mati. Ini palsu. Ini memang palsu. Barang tak berguna ini. Boleh buat 100 bila-bila masa. Kamu meniru raksasa perempuan dan berpura-pura angkuh. Tak boleh tahan. Sujud sekarang. Bercakap dengan Lao Tzu. Sujud. Hari ini aku janji, kamu semua sampah. Tak akan tinggal satu tubuh yang lengkap. Kamu sujud atau tak? Aku pukul dia sampai mati dengan satu tumbuk. Aku bunuh semua keluarga kamu. Bahkan tulang yang ditanam dalam kubur. Aku gali juga. Hahaha. Bergantung sama ada kamu boleh hidup hari ini. Sujud untuk aku sekarang. Tak mungkin. Tak ada 100% kepastian untuk selamatkan orang sekarang. Kalau gagal, suami. Jangan sujud. Aku potong leher dia. Oke. Aku sujud. Hahaha. Istri. Istri? Baik, saya tunduk. Adakah kamu tidak mau? Kamu sudah tamat. Ayo, bunuh dia. Pengiring itu terlambat. Minta ketua menghukumnya. Bangun. Bawa dia keluar. Urus dia. Suruh orang bawa mereka keluar juga. Kemudian kamu semua keluar. Hari ini, semua bangsat ini mesti mati. Ketua, saya akan tinggal dan membantu kamu. Keluar. Ini adalah perintah. Ya, Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya hanya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi, kenapa kamu datang untuk merosakkannya? Lepaskan saya. Saya berjanji saya tidak akan muncul di hadapan awak lagi seumur hidup saya. Begitu juga dengan adik-beradik saya. Awak peka ke? Saya baru sahaja kata, awak semua akan mati hari ini. Female raksasa, saya akui awak memang hebat. Tapi saya pun bukan vegetarian. Tolak saya. Ada apa-apa kata terakhir? Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Lepaskan saya. Saya seorang askar upahan. Saya ada duit. Saya akan beri awak sebanyak mana pun yang awak nak. Kata terakhir awak dah habis? Kalau begitu, jalanlah. Mak, bunyi dalam tuh dahsyat sangat. Jangan dengar, tak apa. Mak, jom kita pergi. Huai An, jom kita pergi. Biarkan dia. Li Qinghuan, dia seorang pembunuh. Syaitan yang membunuh tanpa berkelip mata. Ya, abang, kita pergi sahajalah. Mak, jom kita pergi. Saya akan tunggu dia. Abang, awak dah gila ke? King Luan masuk untuk menyelesaikan masalah. pemimpin. Oh, sayang. Huai An, cepatlah. Ikut ibu. Li Qinghuan, lihat dia. Orang seperti dia. Bukan sesuatu yang orang biasa seperti kita boleh coba. Kamu akan mati. Jangan dekati anak saya. Ups, King Huan. Oh, tidak, Lord Raksasa. Saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Kamu pembunuh? Kamu ada banyak musuh. Lihat, kali ini kita hampir mati. Lihat dia. Kamu akan bunuh dia. Maaf, saya boleh bayar pampasan. Tak, saya tak nak pampasan dari kamu. Kamu jauhi anak saya. Suami. Tak.
Huayan. Maaf, saya tipu kamu. Sayang, nak, kemana? Sayang, kamu nak kemana? Aku belum izinkan kamu pergi. Bukankah kita kata, apapun yang berlaku, kita harus hadapi bersama. Kamu tak perlu minta maaf kepada aku. Aku lebih rela. Aku lebih rela diperdaya oleh kamu sepanjang hidup aku. Aku yang patut minta maaf. Aku tak berguna. Tak dapat melindungi kamu dengan baik. Itulah sebab kamu perlu melalui semua ini. Menanggung kesusahan seperti ini. Tetapi aku akan coba. Walaupun aku tak tahu ilmu persilatan, tetapi tak apa, aku boleh mendapat lebih banyak uang untuk mengupah pengawal pribadi terbaik di dunia, untuk mengupah satu pasukan tentara, untuk melindungi kamu. Tetapi aku seorang pembunuh. Aku ada banyak musuh. Mereka akan coba sedaya upaya untuk membunuh aku. Akan ada banyak lagi perkara, seperti hari ini. Tak apa, mereka datang. Kalau begitu, bunuh semua mereka. Tak kira banyak mana. Satu orang, bunuh satu. Satu pasangan, bunuh satu pasangan. Pasti ada masa untuk membunuh mereka semua. Kalau kamu tak dapat membunuhnya, Tak dapat bunuh? Kalau begitu, aku akan mati bersama kamu. Cantik? Sekali. Saya tak tahu. Istri saya adalah raksasa perempuan dunia. Saya bertanya dengan keliru ketika saya melamar. Terlalu informal. Jadi saya perlu bertanya lagi. Sekali saya melamar seorang gadis bernama Li Qinghuan. Saya ingin memberikan dia rumah yang hangat. Kini, saya akan melamar lagi seorang wanita bernama raksasa perempuan. Saya ingin memberitahu dunia, saya adalah Qin Huai'an. Boleh menjadi sokongan dan rumah yang kuat untuk kamu. Adakah kamu akan berkahwin dengan saya sekali? Qin Huayan, kamu gila. Dia seorang pembunuh. Dia adalah pembunuh nomor 1. Raksasa perempuan di dunia. Jika kamu berkahwin dengan dia, adakah kamu coba merekrut penjenayah dunia? Ya sudarlah, jangan bodoh. Li Qinghuan adalah bom waktu yang sedang berdetik. Qinghuan tidak peduli apa yang orang lain kata. Tetapi saya tahu yang terbaik. Saya sayang kamu. Tak kira jika kamu seorang suri rumah. Ia adalah raksasa perempuan. Tak penting apa. Yang penting adalah, adakah kamu bersedia berkahwin dengan natu saya lagi? saya akan. Terima kasih, istri. Sayang, aku nak berikan kamu satu majelis perkahwinan yang besar. Majelis perkahwinan yang paling besar di dunia. Abang, kamu tak gila. Kamu mencari maut. Aku hanya nak dunia tahu. Aku, Qin Huai'an, kawin dengan seorang perempuan raksasa. Li Qinghuan, aku cintakan kamu. Hanya untuk bersama kamu secara terbuka. Hadapi semua cabaran bersama. Kilauan pedang dan bayangan pedang. Apabila kamu kawin dengan aku masih seorang budak miskin. Tiada apa. Majelis perkahwinan itu terlalu sederhana. Lalu aku berjanji, aku pasti berikan kamu majelis perkahwinan yang terbaik. Sekarang. Huai'an, kamu sedang menyusahkan diri kamu sendiri sekarang. Ya, abang. Kamu akan menghancurkan keluarga Qin. Kamu akan merosakkan diri kamu juga. Sisi, aku sudah bertekad tentang ini. Jika kamu ingin mendoakan kami,
Qing Huan dan aku tentu sahaja menyambut baik. Jika kamu tak nak, kami tak paksa juga. Dan hari ini, ia tak akan berlaku lagi. Aku akan hantar orang untuk melindungi kamu. Aku tak akan melibatkan kamu lagi. Mak, lihat. Dia memang terpikat dengan peminat Li Qing Huan itu. Macam mana dia boleh berniaga begini? Macam mana kamu boleh berikan kami duit? Jadi apa boleh dibuat? Adakah abang kamu bertekad sekarang? Ma, mari kita telepon Mak, kita telepon polis. Apa maksud awak? Kita telepon polis. Tangkap Li Qing Huan. Dia seorang pembunuh. Saya pasti ada banyak case yang menunggu. Tetapi jika kita buat begitu, adakah itu akan memberi kesan kepada Huai An? Lagipun, dia sekarang. Ma, walaupun ia penting, walaupun ia menyebabkan abang saya masuk jail beberapa hari, apalagi, lebih baik daripada terlibat dengan bintang malang Li Qing Huan. Akhirnya, keluarga kita musnah syarikat bankrupt. Kita tidak ada apa-apa. Kuatkan diri. Pada masa itu, Mak dan saya akan minum angin. Betul, laporan polis tidak akan memberi kesan kepada Huai An. Paling teruk, dia akan takut. Siaskan dan telepon polis. Saya tidak akan biarkan pembunuh itu musnahkan anak saya. King Luan, saya minta awak aturkan seseorang untuk ucapkan tahniah. Semua sudah teratur? Jangan risau ketua, seperti yang awak perintah. Saya sudah beritahu dan berkawan dengan raksasa gate kita, atau dalam beberapa bidang. Semua pihak yang perlu raksasa gate kita, buaya keuangan raja bawah tanah, walaupun wakil diraja dari negara tertentu, dan orang paling kaya di dunia sekarang. Semua akan datang sebagai rakan niaga. Ucapkan tahniah. Semua meminta kita untuk raksasa gate. Kali ini saya libatkan hubungan ini dalam Huai An. Anggap ia sebagai sebahagian pampasan saya untuk dia. Saya akan jadikan dia seorang tokoh besar pada masa depan. Abang, maafkan saya. Saya telah melibatkan awak. Tak apa. Pengaruh istri saya tidak cukup besar. Jemputan sudah dihantar, tetapi tiada seorang pun datang. Maaf, istri. Tak, mereka tahu siapa saya. Jadi, saya tak berani datang. Tetapi jangan risau, abang. Hari ini akan ada banyak tetamu yang hebat. Ketua polis ialah dia. Dia ialah Li Qing Huan. Dia seorang pembunuh. Entahlah, sudah berapa nyawa yang ada dalam tangan saya. Bawa dia pergi. Masisi, awak dah gila ke? Kenapa awak buat begini? Qing Huan membunuh semua orang yang patut dibunuh. Itu adalah pertahanan diri. Dia tak pernah mencederakan orang yang tak bersalah. Mak Huai An, ini semua demi kebaikan awak. Awak tak boleh salah lagi dan lagi. Dengan orang yang berbahaya ini, awak akan hancur lambat laun. Ya, abang. Kami semua sedang memikirkan awak. Awak tak boleh bersama dengan orang yang merosakkan ini, kan? Pada mulanya demi Huai An, ada beberapa perkara yang saya tak nak cakap. Tetapi sekarang, awak bahkan nak tipu Huai An. Ini benar-benar melanggar garis. Ia benar-benar menyentuh garis bawah saya. Apa maksud kamu? Jangan anggap saya takut dengan kamu. Sheriff ada di sini. Apa maksud kamu? Kamu benar-benar memikirkan Huai An? Jika tidak, saya ibu dia. Kamu begitu tergesa-gesa untuk menghilangkan saya. Ia hanya risau saya berada di sisi Huai An. Potong kekayaan kamu. Saya takut dia akan terlibat oleh saya dan kehilangan harta keluarga. Kamu tidak boleh terus menghisap darah. Hidup hari-hari boros kekayaan kamu. Kamu bercakap kosong. Kamu memang teruk. Ingat beberapa tahun dahulu, apabila saya pertama kali berkahwin dengan Huai An, dia sedang memulakan perniagaan pada masa itu. Malah duit untuk perkawinan semua dicantum bersama beberapa saudara. Dan ia bahkan dikumpul dengan menjual darah secara senyap-senyap. Kamu sakit dan terbaring di katil pada masa itu. Qin Sisi berada di sekolah tinggi pada masa itu. Untuk tidak mendedahkan identiti dia, saya tidak berani menggunakan duit. Saya hanya boleh menjaga kamu sendiri. Dan juga mengambil kira pembelajaran Qin Sisi. Pada masa itu, kamu semua menganggap saya seorang menantu yang baik, saudara ipar yang baik yang melakukan tugasnya, lemah lembut dan baik. Kini Huaian telah berjaya, kamu telah hidup kehidupan yang indah, hari-hari boros. Tetapi kamu lupa, siapa ketika kamu paling bermasalah? Saya melalui bersama kamu. Apa kamu peduli tidak pernah Qin Huaian? Dia membawanya kekayaan dan status yang kamu boleh boroskan. Kamu tidak sabar dia menukar istri untuk mendapat lebih banyak faedah. Berapa ramai kamu benar-benar memikir?
Berapa ramai antara kamu yang benar-benar memikirkan Huai An? Aku ibu dia. Sisi ialah adik dia. Bukankah kita patut menggunakan Wang Huaian? Ya, kamu patut menggunakan Wang Huai An. Tetapi, bagaimana pula dengan aku? Apalagi yang aku buat kepada kamu? Kamu tak sabar nak menggantikan aku. Aku? Aku hanya memikirkan Huaian. Aku masih keras kepala. Mak, aku akan panggil kamu Mak kali terakhir. Walaupun kamu benar-benar mengambil kira Huai An, kamu boleh jadi serigala putih mata? Kenapa aku putih mata? Kamu sakit di katil, penyakit tiba-tiba. Dokter sudah keluarkan notis penyakit kritikal. Aku di sisi katil kamu siang dan malam. Aku menjaga kamu selama 2 bulan. Najis dan air kencing, urut badan. Aku baru tarik kamu balik dari pintu neraka. Walaupun aku istimewa, tetapi aku bukan dokter juga. Semasa menjaga kamu, aku perlu curahkan seluruh hati aku untuk menjaga kamu. Aku tanya diri sendiri. Li Qinghuan tak rasa bersalah terhadap kamu langsung. Aku sudah laksanakan tugas aku sebagai anak menantu. Tetapi kamu? Aku. Bagi kamu pula, Qin Sisi beberapa tahun lepas, kamu ditipu oleh sampah, hampir runtuh, hampir bunuh diri. Siapa yang kejar ke sempadan tengah malam, bawa sampah itu balik. Suruh dia keluarkan semua uang dia, dan patahkan 3 kaki dia untuk luahkan untuk kamu, dan kemudian kamu masuk university. Siapa yang berjaga malam untuk susun nota kamu untuk kamu? Juga uruskan hubungan, dan minta guru terkenal untuk tambah kelas untuk kamu. Ya, aku seorang pembunuh. Tapi saya menjaga kamu. Qin Sisi, saya tanya diri sendiri, saya sudah mencapai kasih sayang dan tanggung jawab yang patut ada pada seorang istri saudara. Tetapi kamu tak hormat orang tua, paksa anak saya, ceraikan saya, tak berbakti kepada yang muda, tak tahu cara bersyukur. Apa hak kamu nak suruh saya pergi? Ketua, kamu dengar saya. Dia mengaku dia pembunuh. Dia bunuh orang. Cepat tangkap dia. Kami masih perlu sahkan keadaan khusus Cik Li. Sila ikut kami dulu untuk bantu siasatan. Sudah tentu ini bukan tangkapan, cuma membantu. Ini majelis perkawinan saya. Saya tak nak kemana-mana, tapi saya tak nak susahkan kamu Qingluan. Ini pengampunan ditandatangani oleh jabatan berkaitan. Maaf Cik Li, maaf. Kami akan berundur segera. Hei, Tuan, apa itu? Kenapa kamu nak pergi? Ya, dia bunuh orang. Awak tak dengar Cik Li kata itu pengampunan? Apa itu dekri pengampunan? Saya tak faham. Secara literal, ia jelas tertulis di atasnya. Semua tindakan Cik Li sebelum ini adalah untuk negara dan rakyat, dan tak pernah bertindak dalam negara. Hanya menghapuskan ancaman luar yang membahayakan rakyat negara kita. Cik Li bukan sahaja gagal, bukan berjasa, tetapi seorang wira negara. Sila tanya juga kemudian. Hormati wira ini yang telah melindungi ramai orang secara senyap. Mari kita pergi. Hai. Awak faham sekarang? Awak tak dialu-alukan di sini. Sila pergi. Hei Huaian, kami buat ini untuk kebaikan awak sendiri. Lihatlah keadaan ini. Awak orang paling kaya di Haicheng. Awak lihat, tak ada orang datang. Awak tahu betapa pentingnya hubungan perniagaan? Jika awak kawin dengan dia, siapa berani bekerja sama dengan awak? Ya abang, perkawinan macam mana kalau tak ada tetamu? Ia akan jadi satu jenaka besar bila tersebar. Encik Ole, orang paling kaya di dunia. Putri Anna, dari keluarga diraja Carlson. Ketua keluarga Smith, yang magnat perlombongan. Ketua keluarga Chen, magnat perlombongan emas. Gergasi, keuangan, Wall Street. Hadir majelis perkahwinan. Ucapkan tahniah kepada Cik Li atas perkahwinannya. Orang-orang besar macam mana nih? Lelaki terkaya di dunia, putri diraja. Dua-dua pun. Aku dah nampak orang-orang ni dekat TV. Kenapa mereka ada di sini? Tadi mereka ucapkan selamat kepada Cik Li. Cik Ipar, tadi aku dengan mak aku yang keliru. Kita semua satu keluarga. Aku boleh guna koneksi-koneksi ni nanti? Betul. Huaian, kita semua satu keluarga. Kau pun cakap sikit. Sayang, majelis perkahwinan kita nak mula. Jom. Isteri, baru sekarang kita ni benar-benar kahwin.
Tapi hari ini aku buat kau rasa terkilan. Aku pun tak. Mak aku dengan Kin Sisi sebenarnya dah tahu. Suami? Salah aku. Identiti aku. Lagipun, ia tetap bawakan kau masalah dengan risiko. Aku tak takut. Aku dah lama bersumpah. Dalam hidup nih, aku akan teman kau, harungi segala rintangan. Lagi, hari ini aku nampak ramai orang datang sorakan kau. Aku baru tahu, rupa-rupanya istri aku diam-diam menjaga banyak perkara, memikul tanggung jawab yang begitu berat. Aku rasa bersalah, tapi juga sangat bangga. Wayan, terima kasih sebab tak takutkan aku, jangan kisahkan aku. Dulu aku ingat tangan aku penuh dengan darah, tak layak untuk bahagia, kau buat aku rasa yang aku pun boleh dikasihi, aku pun boleh bahagia. Bodoh, kalau bukan sebab kau, aku takkan sampai ke tahap nih hari ini. Mungkin masa dia dibuang oleh Luo Manman, aku dah terjun ke dalam sungai. Kau lindungi aku. Nanti, giliran aku untuk lindungi kau dengan cara aku.